Soalan pasal since you mention Ibu Tumat just now, one of our friend ask ada Ustaz Asyairah terima Ibnu Tumat dan Apa dia? Apa dia? ada Ustaz Asyairah yang terima Ibnu Tumat Okey, betul. dan ada pula yang tak nak, ada pula Asyairah yang tak terima Ibnu Tumat. Ya. So apa pendapat Ustaz tentang ni dan kenapa ada pandangan yang berbeza tentang Ibnu Tumat ni? Macam ada Wahabi mengaku Wahabi, ada Wahabi tak mengaku Wahabi. Betul tak? Yang mengaku Wahabi seorang je dekat Malaysia ni kan. Kan? Abu Humaid. Ada dua orang kan. Okey. Sama dalam sebuah mazhab dia akan ikhlas. Sama juga macam Ibn Arabi. Ada Syairah yang terima, ada Syairah yang tolak. Betul? Akhirnya kita balik kepada apa? Hujah, bukti ya. Okey, you kata Ibn Tumat tidak ganas. Then answer our question. Bukankah dia ada pawang yang menentukan siapa masuk neraka, siapa masuk surga? Bukankah ini ditekankan dan dibuktikan sendiri oleh ulama-ulama Morocco, Rabitah ulama Morocco? Al-A'zu ma yutlab, dalam salah satu buku dia ada diceritakan benda ni. Dia ada pawang yang tentukan siapa masuk neraka, siapa masuk surga. Dan siapa yang ditentukan oleh pawang dia tu sebagai masuk neraka akan diperangi dan akan dibunuh. Ini batiniah ni, sahabat-sahabat. Ini bukan Syairah. Sebab tu saya kata, Ibn Tumat ni dia lebih kepada batiniah. Kebatiniahan dia telah meradikalkan dia. Kebatiniahan dia telah membuatkan dia menjadi seorang yang mengaku Asy'ari dan meradikaliskan akidah-akidah Asy'ariyah. Contoh, Asy'ariyah menolak tajsim. Tapi adakah Asy'ariyah mentakfir orang yang macam ke arah tajsim? Adakah kita mengkafirkan Ibn Taymiyah? Pandangan Mu'tamad Asy'ariyah tidak mentakfir Ibn Taymiyah. Tapi apabila Ibn Tumat diradikalisasikan dengan geng-geng batiniah ini, dia mengekstrimkan pendirian Asy'ariyah tentang tajsim. So itu adalah pendirian dia secara individu. It has nothing to do with Asy'ariyah. So kita mintalah kawan-kawan Asy'ariyah kita, macam mana you nak defend dia sebenarnya? Ini ditulis dalam buku-buku dia sendiri. Pawang-pawang dia tu ada, diceritakan. Kalau nak tolak, sejauh ni kita tak jumpa lagi respon yang betul-betul ilmiah yang membersihkan nama Ibn Tumat. Dia hanya penafian. Okey, ada orang kata ada Asy'ariyah menggunakan kitab akidah mursyidah. Kenapa ada ulama yang pakai kitab akidah mursyidah? Sebab kandungan dia tak ada masalah. Dalam akidah mursyidah yang ditulis oleh Ibn Tumat, dia tak takfir pun orang yang tajsim. Tak kata pun halal darah. Dan kisah Ibn Tumat bunuh orang ni ada orang sangsikan. So bila dia sangsikan, seolah-olah macam dia tolak, ini tak berlaku. Maka Ibn Tumat difitnah. Maka dia ada versi dia kepada Ibn Tumat tu siapa. Macam Ibn Arabi. Orang tolak kata khusus ni adalah madsus, kan? Ada orang tambah, ada orang edit. Dan dia kata ini bukan pendirian Ibn Arabi. Ibn Arabi punya Wahdatul Wujud Sunni. Kita tak akan kata dia kafir. Kita kata you ada version you tertentu kepada Ibn Arabi yang tidak tepat. Kecuali dia kata saya sokong apa yang Ibn Arabi tulis dalam Fusus. Itu problem. Kalau dia kata saya tak faham apa dia tulis atau tulisan dia boleh mesti ditakwilkan, itu cerita lain. Tapi kalau tak betul apa dia tulis secara zahir, itulah yang dia maksudkan dan itu yang saya percaya, itu problem. Asyik kalau kita biasa follow juga golongan belah Wahabi juga, ironically diorang juga walaupun dia cuba menunjukkan gerakan minda tajdid whatsoever lah ni dia boleh cakap, tapi sebenarnya dia juga mengajar kita satu gerakan untuk dia di sebelah sana pula, spektrum yang belah sana pula mengajak kita supaya seolah-olah biadab pada ulama, mempertikaikan ulama kan. So tapi dalam masa yang sama diorang juga tolak berfikir. Dia juga menolak kita, sudah ikut saja, jangan fikir banyak. Kan? Walaupun dari segi itu saya kata manhaj confused. Dalam mulut dia pun dia cakap alah barang siapa yang berfikir lemahlah imannya. Tapi sebenarnya dia orang cuba buat benda yang sama juga sebenarnya. Mulut cakap lain tapi perbuatan tu berbeza. Dia orang tak tahu kadar dia orang. You kalau bidang expertise use hadis, asar, janganlah menghina kalam. Kalam ni ada sebab dia terkeluar. Dan ada sebab kerana dia kekal sampai ke hari ini. Jangan hina, jangan perlekeh.
ada punca dia keluar. Yes. Lepas tu yang macam Wahabi yang counter dengan Ibn Tumat ni, saya nampak simptom-simptom lah. Saya try jadi doktor pula kan. So diorang ni, dia anggap hujah Ibn Tumat ni yang paling power lah untuk jatuh Asy'ariyah. Saya try to faham latar fikir diorang, iaitu since diorang memang akan orang kata macam mana, dia akan bandingkan dengan cara nak tutup pasal Muhammad Ibn Abdul Wahab ni dengan cara dia ambil Ibn Tumat Muhammad bin Abdul Wahab ni melakukan pembunuhan. So Ibn Tumat pun lakukan pembunuhan. Therefore Asy'ariyah salah. Itu admission sebenarnya. Kalau perasan itu adalah unconscious admission. Yes. Since Muhammad Abdul Wahab buat, Ibn Tumat pun buat juga. That means kita dua-dua salah. So simplistic Kita dua-dua pengganas. Simplistic lah cara dia. You mengaku you pengganas sebenarnya. You mengaku you punya tokoh tu pengganas. Sorry, you bukan mengaku you pengganas. You mengaku tokoh you pengganas. Dengan membawa kisah Ibn Tumat. By not dealing directly about Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia macam orang yang you dah buat salah, you kata alah you pun buat. Itu kan admission kan? Admission yang okeylah aku buat tapi engkau pun buat. Itu pengakuan sebenarnya. Unconscious admission from that. Dan dia punya hipokrisi ni Ustaz. Kalau dia nak cakap yang seolah-olah dia orang tolak Asy'ariyah duduk gelak-gelak, Asy'ariyah menyembah Tuhan yang tak wujud, bla bla bla. Kalau kita patah balik cerita kan, kalau kita nak mengungkit lah, tapi kita tak nak bergaduh. Tapi isu dia yang kita nak cakap sekarang, apabila dia orang berkata itu, sedar tak sedar sebenarnya bila dia orang mengajar contoh tafsir ke apa, kitab-kitab tafsir ke apa, siapa yang dia orang rujuk? Nama imam-imam, kalam imam yang dia orang rujuk tu Asy'ariyah juga. Dia ambil daripada Asy'ariyah juga. So dia orang tak ada, they have no shame Ustaz bagi saya. Awak tak akan boleh belajar hadis tanpa melalui ulama Asy'ariyah. Banyakkan tokoh-tokoh ilmu hadis adalah Asy'ariyah. So bukan ilmu hadis je, segala jenis ilmu. So untuk memperleki, mengetawakan, menjahmikan Asy'ariyah ni, itu akan membawa stability yang luar biasa kepada sesebuah negara dan sebuah tempat. Ini yang ramai kena faham. Dan saya harap KJ dan juga Syekh Hamdan faham benda ni. Dalami betul-betul apakah itu masalah Wahabi. Apakah isu Salafi, isu Asy'ariyah sepanjang sejarah, dan kenapa solution kepada masalah ini sangat penting. Dia tidak boleh dianggap sebagai alah, ini hanya percambahan fikiran. Ini hanya kekayaan. Bagi kepada thank you. Ini hanya percambahan fikiran. Ini hanya perbezaan pandangan. It's not as simple as that. You have a lot of research to do about this matter.